Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi, bismillahimuafi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah Tuhanku, jika live kami ini bermanfaat, terimalah ia sebagai satu ibadah dan juga amal jariah daripada kami, Ya Allah. Jika live yang aku buat ini tidak memberi manfaat dan membawa keburukan, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saudara-saudari, tadi saya buka dekat saya punya media sosial. Kejadian berlaku pada 6 Disember 2016. Okay. Dan pada 7 Disember 2016, saya telah pun dimasukkan ke katil 27 Wad Perubatan Lelaki tingkat 4 Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wang Semaju, Kuala Lumpur. Punca kejadian adalah saya batuk darah. Kan? Ini gambar saya waktu saya tu. Sekejap, boleh nampak ke? Saya perlahankan cahaya sikit kot. Okey, ni kejadian, ni saya dekat hospital. Ni waktu saya dekat ward emergency. Ini isteri yang tak kat gambar. Okey. Kisah dia, saya terkena buatan orang. Dalam hidup saya pernah terkena beberapa kali. Ada yang dibuat secara sengaja, ada yang saya kena secara tak sengaja. Kena buatan orang. Kan? Yang saya kena yang pada tahun 2016 ni, yang gambar saya tunjuk tadi adalah secara pada yang saya tahu orang tu dia sengaja melepaskan tapi dia tak kenal saya pun. Cerita dia adalah saya terkena santau. Kisah dia macam ni. 2016, saya bekerja di Markas Tentera Darat Cawangan Operasi dan Latihan, OPLAT. Di mana tugas saya dekat sana adalah sebagai pegawai staf latih dan pegawai staf 2 yang menjaga latihan seluruh Tentera Darat. Jadi semua latihan Tentera Darat akan lalu meja saya. Dan saya akan buat laporan dan hantar kepada bos di Cawangan Oplat dan bos akan hantar ke Panglima Tentera Darat. Okay. Segala jenis latihan dalam Tentera Darat ni. Okay. Jadi salah satu tugas dia adalah saya ada buat latihan yang koordinasikan dengan Tentera Laut dengan Tentera Udara. Nama dia Exercise Paradise. Exercise Paradise ni waktu tu dilaksanakan oleh Tentera Udara, TUDM kita, dan latihan itu adalah waktu semua sekali aset Tentera Udara dibawa ke situ dan diuji. Memang latihan tu hebat lah, dan termasuk kat situ ada 10 brigade daripada markas 10 brigade para turun juga ke situ untuk buat payung terjun apa semua. So saya sebagai wakil daripada Panglima Tentera Darat waktu tu pergi ke Labuan untuk menilai dan tengoklah latihan tu. Bila saya sampai kat sana tu, saya tengok macam biasa, dah duduk kat Labuan dapat 3 hari saya duduk sana. Dan daripada KL terbang sana, jadi tengoklah semuanya latihan. Mula latihan tu dah tamat, saya pun nak balik. Waktu saya nak balik tu, saya tak ada kapal terbang. Asia waktu tu memang tak ada penerbangan di Labuan ke tu, jadi saya tumpang dengan pasukan khas Tentera Udara, Paskau. Saya tumpang mereka punya kapal terbang tu, Charlie, kan. So naik daripada Labuan nak balik. Waktu saya nak balik tu, saya ingat lagi waktu tu lepas maghrib, tiba-tiba batuk keluar darah. Ini kisah penuh dia lah. So batuk-batuk, darah. Saya ingatkan waktu tu saya kuat ni. Saya kuat pokok lah dulu ni. Lepas tu saya ingatkan sebab tu saya tak kisahlah. Lepas tu batuk lagi.
darah lagi. Saya pergi kat bilik air, kumur, kan? Hilang kejap. Lepas tu duduk sekejap, batuk lagi. Sementara nak tunggu kapal terbang dekat Labuan ni. Kapal terbang pasukan khas Paskau tu, pasukan khas udara tu. Lepas tu saya duk ulang alik kat bilik air. Lala saya tanya dekat anggota Paskau tu, ada tak kat sini qualified combat medical lah. Lepas tu mereka kata ada tuan. Lepas tu saya pergilah, saya tanya staff, nak tanyalah, saya ni duk batuk ni. Lepas tu dia check sekali lalu lah. Dia tu komando tentera udara Paskau kan. Lepas tu dia kata, tuan mungkin panas kot tuan, panas dalam kot. Tak apa tuan, relax dulu. Okey, tak apalah. Tu kali pertama batuk. Lepas tu saya naik kapal terbang tu, turun dekat Subang, balik. So hari Isnin tu kerja macam biasa lah. Kerja macam biasa kan. Saya kena buat laporan. Sekarang masih mokok tak ada. Saya lama dah tak berhenti. Saya buatlah laporan. Tengah-tengah buat laporan kat laptop ni, tiba-tiba saya pagi ni, bukan ke 10-11 tu, saya batuk, darah penuh dekat laptop saya ni. Dah sudah, kenapa ni? Saya ambil lah tisu, tutup. Sudah darah. Lepas tu saya bagi tahu kat bos saya. Saya bagi tahu dia, tuan, saya batuk darah tuan, saya nak pergi ke ni. Saya nak pergi ke klinik tentera lah. Pusat Perubatan Angkatan Tentera dekat Mindef tu. Lepas tu kata pergi. Saya turun lift dekat bangunan Mindef. Saya turun lift, badan saya dah macam tu dah. Saya turun lift, saya naik motor pun melayang macam tu dah. Melayang. Sampai kat situ, resat waktu tu tengah hari, orang dah tak ada orang sangat dah. Jadi saya pergi dekat kaunter tu, saya beritahu batuk darah. Kan? Terus nurse, petugas medical yang ada dekat resat tu, dekat Pusat Perubatan Angkatan Tentera tu, baringkan saya, buat ECG. Takut saya ada jantung ke apa kan. Buat ECG, buat itu, buat ini, cek. Lepas tu doktor datang, cek. Lepas tu doktor kata, doktor adalah, dia buat x-ray sekali. Lepas tu doktor kata, tuan, doktor tu junior saya lah, walaupun pangkat sama tapi dia junior. Lepas tu dia kata, tuan, kami hantar tuan ke hospital, ke Had Mizan, ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Tuan kena naik ambulan. Saya kata, kenapa ni? Kenapa dengan saya ni doktor? Ada lagi gambar tu saya nak tunjuk Saya tak tahulah lepas dalam TikTok ni. Okey, ini gambar dekat tu. Dekat tu, nampak tak? Ni gambar kat Labuan. Ni gambar tu. Nampak? Ini satu. Sedangkan saya batuk dekat 20 kali, dia keluar banyak ni. Okey? Ni saya terus bagi tahu bini ni. Saya yang pakai uniform ni. Waktu tu. Lepas tu sampai kat dekat tu terus masuk ICU. Hospital Angkatan Tentera tu terus masuk ICU. Masuk ICU, saya pun duduklah, telefon isteri saya kan sarjan ustazah Kagat Kor Agama Angkatan Tentera. So dia pun datang daripada tempat dia kan, tak tahu apa benda lagi. Terus kat situ juga doktor scan semua ni, saya yang paru-paru setengah dah penuh dengan darah. Setengah ni tahun 2016. Setengah dah penuh dengan darah. Bayangkan. Setengah. Kan, lambat sikit memang saya tak boleh bernafas. Bayangkan 2 hari je selepas daripada saya balik daripada Labuan, 2 hari je. Lepas tu bila doktor tak tahu nak buat apa, doktor kata kena masuk ward quarantine. Suspek mungkin TB, mungkin apa. Okay? Masuk dalam ward quarantine. Ward quarantine ni memang orang nak masuk, dia kena pakai mask, kena apa semua, dia ada pintu dia berlapis. Duduklah dalam tu seorang-seorang. Kan? Nurse nak masuk pun kena pakai mask semua. Ward quarantine kan? Okay. So ward tu memang saya seorang je. Jadi waktu duduk dalam tu saya kata sudah, apa nak jadi ni?
Tiba-tiba je macam ni. Waktu tu memang Allah je lah yang tahu kan. Kita punya risau waktu tu semualah datang. Menyesal aku isap rokok, menyesal semua. Waktu tu semua menyesal datang lah. Segala menyesal datang. Menyesal itu, menyesal ini. Macam biasalah kan kita kan. Dia tak jadi. Lepas tu saya duduk seorang-seorang. Saya mula fikir, mati dah aku ni. Habis dah aku ni. Saya duduk, saya baca ayat Quran. Kan? Waktu tu teringat Rasulullah kata kalau aku mati ni dapatkah aku duduk sebelah Rasulullah. Kalau aku mati waktu ni dengan dosa-dosa aku banyak ni. Lepas tu saya sedih, saya baca lah surah ayat At-Taubah. Surah At-Taubah tu ayat 128, 129 yang saya post tu. Saya baca lah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Waktu baca tu meleleh air mata. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah. Waktu tu berserah lah. Waktu sebelum nak tidur, saya dah terbaring kan. Doktor datang, 4 doktor pakar. 4 doktor pakar, semua ada kepakaran masing-masing. Waktu nak tu, saya baca Sayyidul Istighfar lah. Kita ni ilmu banyak, tapi bila dah nak mati pun nak ingat Tuhan. Samalah. Betul tak? Samalah. Kita ni ilmu banyak, amalnya malas. Bila dah nak mati pun nak ingat Tuhan. Samalah kita semua, samalah. Kan? Waktu itulah baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan melainkanmu, ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah, ya Allah, kau yang ciptakan aku hamba engkau, ya Allah, aku cuba pegang janji aku, ya Allah, aku mengaku aku buat salah, ya Allah, ampunkanlah, tak ada siapa lagi boleh mengampunkan aku. Waktu itulah kan. Okay, tapi setiap saya, sebab saya duk rasa ada benda tak kena dah. Sebab doktor check, dia semua tak jumpa apa benda. Okey, tak apa lagi. Jadi saya rasa ada benda, tapi saya tak mau cakap. Saya cuma rasa diri sendiri je. Dan so waktu duduk dekat dalam bilik kuarantin seorang-seorang tu, saya cubalah baca ayat-ayat tawarkan apa benda ke. Setiap kali saya baca apa ayat tu, sakit badan saya. Lepas tu saya kata, saya diam. Saya tak berani nak baca apa ayat dah. Yalah, doktor pakar pun tak boleh bedah diri sendiri, betul tak? Doktor bedah pun dia tak boleh nak bedah diri dia sendiri. Betul? Doktor pun dia tak boleh ubat diri sendiri, dia kena orang lain tolong tu. Okay? Jadi saya diam. Saya diam lah. Start dua tu, saya pun, waktu tu saya dekat social media tu saya ada 25,000 follower. Tahun 2016. Jadi saya letaklah status saya dekat situ. Kan? Saya letak status ni, saya bagi tahu kata saya dekat hospital buat macam ni. Waktu tu saya tahu siapa kawan, siapa. Waktu tu baru kita tahu. Kita jangan rasa kita ada ratus ribu follower, ada orang peduli kat kau, tak ada siapa nak peduli kat hang kan? Hang susah habis. Waktu tu saya ada 25,000 follower je dekat social media tu lah. Kan? Tak ada siapa peduli hang. Itu pengajaran pertama saya. Orang like lah berapa ratus ke berapa ribu sekalipun, bila anda susah, bila anda terlentang, orang lari. Itu normal. Itu normal dalam kehidupan. Itu pengajaran pertama. Okay, lepas tu start daripada besok tu, lusa, start lah datang. Ada general datang melawat saya. General saya, ada kawan saya. Waktu tu kawan-kawan yang kerja sama-sama, mindaf saya pun, yang rapat dengan saya pun tak datang. Orang tah mana hala yang kita tak kenal datang. Itu peliknya kehidupan dunia ni. Orang yang rapat dengan kita, orang yang tak berapa rapat dengan kita, kadang kita tak kenal pun, tapi orang tu lah
yang datang, yang bagi nasihat, yang tolong kita. Tuan sakit tak batuk tu? Sakit. Lepas tu adalah orang datang buat macam paranormal, buat datang buat japi-japi. Saya pun tak kenal lah. Kan? Datang, lepas tu kata tuan ni kena santau lah. Lepas tu ada orang kata saya kena santau sebab orang marah kerana saya tegah dalam kerja. Ada orang kata saya kena dengki sebab saya selalu tulis waktu tu, saya rajin menulis dekat social media. Lepas tu ada pula orang bagi tahu saya kan, siap bagi tahu orang yang buat tuan ni muka dia macam ni. Lepas tu ada pula yang kata ni orang hantar santau kat saya sebab nak uji ilmu saya, nak bunuh saya, macam-macam. Saya setiap kali orang cakap tu saya diam. Angguk tidak pun tidak, diam je. Kan, biarlah orang nak cakap apa benda tu. Kan, itulah dia. Kan, itu pendapat dia, itu terpulang kat dia. Nah, pada kita tak peduli. Ingat waktu tu saya tak peduli. Pedulilah orang nak kata apa pun, orang nak kata tu tak. Yang penting pada saya Allah dah bagi ujian, saya kena cari cara untuk nak sihat. Waktu saya duk amalkan ayat laqad ja'akum tu. Kan, waktu saya duk buat kuarantin, saya duk amal tu, lepas tu saya duk amal, saya duk istighfar banyak kali. Nak tahu apa berlaku? Ada seorang adik angkat saya datang jumpa saya. Adik angkat saya ni last kali saya jumpa dia perempuan. Okay? Last kali saya jumpa dia, tak silap saya waktu tu 10 tahun. Saya kena ni 2016. Last kali saya jumpa adik angkat ni bersama dengan keluarga dia 10 tahun lepas. Yelah, saya askar kan pindah randah. Terputus hubungan semua ni. 10 tahun. Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia untuk tengok saya punya social media. Lepas tu tengok pula keadaan saya ada kat hospital. Lepas tu dia telefon merata cari nombor telefon saya. Saya tengah terbaring ni, dia telefon. Dan kebetulan dia ada dengan ayah angkat saya. Ayah angkat saya yang duduk kat baling. Bila saya dengar suara ayah angkat tu, yelah, walaupun dah terputus hubungan 10 tahun, menitik mata saya. Saya kata minta pada saya kat hospital, kalau saya mati minta maaf lah, ya Allah, minta maaf. Dia kata, ada mana ni? Kata, ada kat hospital. Tak apa, nanti minta keluar daripada hospital, balik cepat ke Kedah. Kata, tak apa. Itu. Tu nampak tak? Bila kita betul-betul serah, kita jangan dengar. Orang kata itu, orang kata jangan. Serah satu je. Jawapan yang Allah akan bagi. Okay? Itu. Jangan saya diam. Tapi ingat so saya duduk kat bilik kuarantin tu 2 minggu. 2 minggu guys. Doktor pakar yang datang, yang pertama pakar perubatan, yang kedua pakar bakteria, yang ketiga pakar paru-paru, yang keempat pakar ENT. 4 doktor pakar, bukan doktor biasa, 4 doktor pakar rawat saya. File saya tebal ni lah, ada lah kat hospital tu. Macam-macam ujian, buat ujian TB, buat ujian itu, buat siap masuk skop, ada masuk macam-macam buat. Selama 2 minggu saya dekat ward kuarantin dekat hospital Angkatan Tentera. So selepas dah 2 minggu tu, hari terakhir yang saya ada 2 minggu kat situ, last kali doktor pakar paru-paru tu, doktor pakar yang sama, dia bekerja dekat hospital Kuala Lumpur. Dan dia memang tentera punya hospital doktor pakar. Dia bawa saya ke ke bilik bedah, kan? Dia masukkan skop. Ikut hidung saya ni, saya ingat dia nak menapah yang payah. Tapi saya dalam keadaan jagalah. Lepas tu ada TV besar kat atas tu, ada 2. Dia duduk sebelah ni, dia masuk. Dia pergi, nampak tu masuk kat paru-paru kanan, lepas tu keluar balik, lepas tu dia masuk paru-paru kiri, masuk. Lepas tu nampak dia sedut darah-darah yang dah beku dalam tu, dan ada darah-darah dalam tu. Okay. Habis daripada operation tu, lebih kurang 5-6 jam lepas tu, dia datang ke ward, dia panggil saya, Fitri, come. Kan? Sakit tak tuan masuk? Oh, sakit lah masuk sini sampai ke ni, nak menapah yang payah. Kan? Dia panggil saya. Dia tunjuk kat saya. Sebab dia doktor tentera kan. Saya tanya, tuan, kenapa saya ni? Dah 2 minggu saya kat sini.
tak tahu apa berpunca ni, kenapa paru-paru saya darah. Dia tunjuk. Okay, tengok ni. Dia tunjuk dalam video. Dia ada rekod kan, dia tunjuk. Okay, I dah masukkan ke paru-paru kanan you nampak tak tu? Itu bekas darah yang dah beku. Yang ni darah fresh. Lepas tu, yang sebelah kiri pun yang ni pula. Kan? Lepas tu, dia bagi tahu, saya tanya doktor, okay doktor, apa punca dia? Doktor pakar, dia kata, Fitri, saya cuma tahu ada darah. Punca darah, saya tak tahu. Kalau doktor pakar dah kata tak tahu, terus saya telan Elio lah. 4 doktor pakar kot. Terus saya telan Elio, aduh sudah. Lepas tu saya minta, boleh tak saya tengokkan saya punya x-ray dengan yang tu tadi? Adalah laporan tu. Dia bagi tengok lah. Saya pegang tu, saya minta pada Allah, ya Allah Tuanku, tunjukkanlah aku apa yang aku tak nampak. Saya baca surah Wadduha. Okay? Saya baca surah Wadduha, ya Allah tunjukkanlah. Saya baca surah Wadduha, elok saya baca dah, saya tengok dekat saya punya tu, nampak 6 ketul. Dekat dalam kat X-ray, nampak 6 ketul. Terus saya terdiam. Allah bagi nampak. Kan? Sebab kita minta, ya Allah tunjukkanlah. Nampak, apa benda ni? 6 ketul. Dekat dalam paru-paru saya. Okay. Lepas tu saya cakap, doktor, saya dah 2 minggu dah dekat hospital ni. Kat ward quarantine. Boleh tak saya keluar? Saya nak balik sekejap lah. Dia kata, sebenarnya you tak boleh. Tapi tak apalah, bagi you rehat lah 3 hari lah. Boleh tak, saya nak balik sekejap je, saya kata. Saya nak balik sekejap je. Tak apa, 6 ketul jari saya sambung. Okay, jari saya sambung. Lepas tu, saya pun dapat saja keluar pagi tu. So, tengah hari tu keluar daripada hospital. Saya telefon, saya minta tolong adik saya, tolong belikan flight. Saya terus keluar, bagi tahu bini saya, hantar abang ke airport Subang. Sampai airport Subang, naik flight, terus terbang, turun dekat Alostar. Sampai kat Alostar, ayah saya datang ambil, saya kata, abah, pergi baling sekarang, abah. Sekarang tak kita pergi baling. Okay? Terus pergi baling. Pergi rumah ayah angkat lah, Pak Da Abu tu. Sampai rumah Pak Da Abu, ayah saya dengan mak saya dengan saya. Sampai Pak Da Abu, lepas tu, waktu tu dah lepas isyak lah. Maghrib masuk isyak lah. Sampai kat baling, terus Pak Da Abu kata, ni Fitri ni parah ni. Jom kita pergi rumah Abang Long saya. Pak Long Cik Ri itulah. Tuan Guru Pak Long Cik Ri. Kan? Saya pun, okey. Kan? Saya pun pergi. Ikutlah. Ialah. Pak Da ilmu tinggi. Ayah saya ilmu tinggi. Kan? Mereka orang tua-tua ni bercakap ni, kita ni rasa diri saya tu, waktu tu saya rasa diri saya ni level tadika je lah. Kita tutup mulut diam sudah. Kan? Lepas tu, pergilah. Pergi rumah Pak Long Cik Ri. Lepas tu, Pak Long Cik Ri ni, dia akan bantu kalau kita pujuk dengan baik. So, jumpalah Tunggu Pak Long Cik Ri, Pak Long. Saya diam lah, saya tak cakap, saya diam. Ayah saya bercakap, mak saya bercakap, apa ni lah, Pak Da bercakap. Lepas tu Pak Long ni orang alim. Dia kisah dia, Pak Long ni, waktu dia muda dulu, kan komunis biasa tembak dia, berkecai baju, tak masuk dalam. Bukan sekali, 3 kali. 3 kali dia kena ambush. Dia orang kampungnya, tapi amalan dia. Kalau kita tanya dia, apa amalan dia, dia pun tak tahu. Maksud dia memang hidup dia amalan saja. Amalan rapat dengan Allah. Tu je. Anak dia mudir sekolah pondok, tak silap saya dekat Patani sekarang. Dekat sebelah tu. Dan ada seorang anak dia, kalau saya tak silap lah imam masjid sekarang. Okay. So, dia suruh letak tangan depan mata dah. Kita pun letak tangan. Letak tangan macam ni, dia kata. Lepas tu dia baca ayat-ayat Quran, dengarlah jelas. Dia hembus kat jari ni, setiap jari. Pak Da duduk sebelah dia.
Dia hembus, dia kata ada 6 ketul. Saya terbeliak mata, 6 ketul. Kaca. Besar ni kaca. Sebiji macam mana saya tengok dekat dalam. Sama macam mana saya tengok waktu Allah tunjuk. Waktu saya baca Wadduha, nampak 6 biji. 6 biji kaca ada dekat dalam paru-paru saya. Dan dia sudah bergerak macam mana tau? Dia dah bergerak macam ni. Dia dah turun ke sini. Dia dah turun pergi ke sini. Kalau dia naik ke sini, dia buat satu pusingan saja, saya mati. Patutlah dalam paru-paru saya ni penuh dengan darah. Sebab kaca besar ni. 6 biji. 6 biji. Jadi syaitan yang menggerakkan 6 kaca, ketul kaca ni, dia gerak ke situ. Jadi anda bayang tak kaca tu bergerak dalam paru-paru kita? Berapa banyak luka yang ada, berapa banyak darah yang ada. So menyebabkan darah tu memenuhkan paru-paru sampai kita nak bernafas tak boleh. Ni. Bukan Pak Long saya cakap, Pak Dau cakap sama betul kaca. Sebab dia orang ilmu sama dua orang. Kan? Dia kata betul. Dia nampak ikut kuku jari ni. Kami panggil Pak Wah Cik Ri. Kami panggil Pak Long Cik Ri. Waktu dia meninggal baru ni saya pergi kan, pergi masjid semua, pergi semayang, sempat lah semayang jenazah apa semua. Nah, dia kata kaca. Tu saya pun terdiam. Lepas tu dia kata, tapi nak kalau nak buat ni nanti keluar sakit. Kalau dia bacakan ayat, nanti nak keluar kaca keluar daripada mulut, nanti sakit. Dia kata baca dulu untuk pecahkan dulu. Dia buatlah air. Memang kami dah bawa air mineral lah. Air botol mineral, kan? Dia buka, dia pun baca ayat Quran. Memang jelas dia baca Al-Fatihah apa semua tu. Nampak tak perbezaan dia? Dia baca Fatihah, ya, kita pun baca Fatihah. Ayat yang Pak Long baca, ayat-ayat tu semua saya tahu. Cuma dia ada tambahan bacaan dia, ada amalan 40 kaf apa semua tu yang saya tahulah ayat tu. Kan? Tapi beza di antara dia baca dengan kita baca. Itu nama keberkatan. Nampak? Dia baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu falaq, macam kita baca. Kan? Tapi iman dia tu, kasih sayang dan rahmat Allah pada dia tu. Itu perbezaan dia. Itu pengajaran pada kita juga tu. Kita hafal setengah Quran pun yakin tak ada, tak guna. Betul tak? Betul tak? Kan? Jadi dia baca, saya pun batu dia pesan, okay, ni balik, malam ni balik, besok datang balik, kata besok lepas asar datang balik. Okey, saya pun okey kan, balik lah. Bila saya balik tu, dia kata minum ni sekarang. Lepas tu saat kita perjalanan minum, lepas tu sampai rumah minum sikit. Lepas tu sampai kat rumah pun minum air yang dia baca tadi tu. Mula-mula air tu air mineral, tapi bila saya minumnya, air tu jadi macam pekat tau. Pekat air tu. Malam tu ya Allah nak tidur rasa krop-krap, kejap-kejap nak terkencing. Lepas tu nak pergi buang air besar, dia punya bau lain macam. Lepas tu dia punya perut ni macam tu, sedangkan air kosong ya Allah, rasa macam tu sampai pagi besoknya kan, bangun kan, buatlah apa yang Pak Long pesan. Lepas tu lepas Zohor, bergeraklah saya dengan mak ayah saya dengan kakak saya pergi patah balik ke Baling daripada Alostar. Dalam perjalanan tu lapar, singgahlah kedai. Saya makanlah, saya ingat masa makan mi goreng. Saya makan mi goreng. Mi goreng telur mata. Kan? Lepas tu beli siap-siap dekat Petronas air mineral lagi. Air mineral botol besar. Pergi. So sampai dekat rumah Pak Long elok-elok. Waktu asar, teruslah. Lepas tu Pak Long buat air tu, dia baca, dia buka, dia baca bismillah, baca macam biasa kan. Lepas tu tanya semalam macam mana, kata okey lah, ada rasa-rasa macam-macam. Dia senyum. Dia jenis tak banyak cakap. Orang macam ni kita nak. Orang alim yang jenis tak banyak cakap. Mak saya macam biasalah, mak katanya kan, ni siapa dia yang buat dekat dia ni? Tahu Pak Long jawab apa? Pak Long diam. Yang bercakap Pak Da cakap, sembang ayah saya, kak saya, mak saya. Pak Long senyap je, dia dengar dia orang bercakap. Dia memang
sangat susah nak bercakap. Lepas tu tanyalah siapa dia yang buat. Tahu dia jawab apa? Dia jawab, biarlah. Itu je dia jawab. Dia tak bagi tahu, ini siapa buat. Tak ada. Ini orang macam ni yang kita nak. Jadi kalau pengajaran pada anda, kalau anda nak pergi tu, anda tak perlu tahu pun siapa buat kat anda. Yang penting, Allah dah bagi anda ujian, tugas anda adalah pulihkan. Nak balas siapa-siapa tu bukan kerja kita. Itu Allah punya urusan. Jangan jadi Tuhan. Itu pengajaran lah. Saya tengok tu, saya tahu betul. Orang macam ni. Kan? Patut Allah sayang dia. Kan? Jadi, dia baca dekat tu, dia letak cawan kat depan tu, dia tuang air tu, dia suruh saya minum. Dia ambil baldi kat tu, baldi kosong, letak dekat depan saya. Dia kata minum. Kan? Saya pun minum lah. Minum. Lepas segelas. Lepas segelas. Habis air mineral 1.5 liter tu sebotol. Habis. Kan? Lepas tu dia tengok saya. Dia duduk sebelah saya. Pak Long duduk sebelah saya. Dia diam. Yang diorang ni duduk sembang lah. Mak ayah saya pun duduk sembang lah. Yang Pak Long duduk sebelah dengar je. Lepas tu Pak Long tanya saya senang. Kalau rasa nak muntah lah. Lepas tu saya cakap lah. Tak ada rasa lagi Pak Long. Tak apa. Minum lagi. Lepas tu saya pun minum. Ni, dekat habis 2 botol lah air mineral tu. Kan? Elok tu. Pak Long tengok tu. Pak Long tepuk macam ni je. Tepuk, saya ingat dia tepuk bahu saya ni. Dia tepuk macam tu. Dia tepuk. Dia tepuk terus saya. Keluar terus. Dia tepuk sikit je. Macam tu je. Terus saya keluar. Keluar tak berhenti. Yang bestnya, tadi makan mi goreng, dalam tu apa benda? Tak ada mi goreng, tak ada apa, tak ada semua, tak ada. Air, semata-mata air. Jernih. Campur air liur sikit lah. Jernih. Mana pergi mi goreng putih? Mana pergi benda lain semua? Tak ada. Keluar. Dia kata, keluar pergi habis. Keluar. Lepas tu, Pak Long kata, angkat, bawa keluar. Saya pun angkat lah. Dah habis-habis tu, dah lembek badan ni. Ambil, bawa keluar rumah dia, ada pipe luar rumah. Dia pun zero pipe tu, buang lah air tu sikit, buang. Lepas tu dia kata, nak tengok ke kaca tu? Nak lah, saya mestilah nak. Kan, pengalaman kot. Kan, benda tu nak tengok. Kan, dia kata, tapi dah pecah kecil dah. Semalam besar lah, ni dah pecah dah. Tengok. Lepas tu, saya dengan dia dekat luar rumah dia. Dah bersihkan tu, okay, dia kata, kutip tu. Bila dah bersihkan air tu kan benda kan dia punya tu terkumpul, nampak berkilat-kilat tu. Lepas tu, ambil Lepas tu kata, nak bumbuh bekas apa? Saya tengok ada daun pokok dekat situ, saya petik pokok tu. Saya ambil, saya letak atas daun tu. Lepas tu saya kata, Pak Long, boleh tak saya tunjuk pada mak abah saya kat dalam? Tak apa, pergi tunjuk. Nak tengok tak? Ni Nak tengok? Tu? Nampak tu? Tu semua kaca. Ini dah pecah ni. Nampak tu? Tu yang putih-putih tu berkilat tu semua dia. Sebab dalam ni tak berapa jelas. Kalau dalam ni nampak tu dia tajam. Saya besarkan lagi. Nampak tak? Dia punya tajam dia. Tu dia keluar. Saya takat gambar lah. Benda jadi pengalaman kot. Lepas tu saya tanya dia. Pak Long, berapa kali lagi saya nak kena datang? Dia kata tak payah dah. Habis dah. Habis dah. Sekali ya. Habis dah. Ada pantang larang tak? Tak ada pantang larang apa. Dia cakap mudah ya. Saya pun, subhanallah, berkat. Sekali ya buat. Selesai. Alhamdulillah. Sejak tu saya respect lah. Kita jumpa satu tok guru dah. Kan? So, pengajaran daripada kisah hidup saya ni, kejadian ni tepat-tepat tarikh hari ni.
Sebab tu saya bercerita malam ni supaya jadi pengajaran. Kita ni hidup ni kan, yang saya rasa orang yang buat tu dia bukan ada niat nak buat pun. Kerana pada hujung tahun ni, jangan pesan ni hujung tahun. Ni Pak Long cakap sendiri ni, arwah Pak Long cakap pada saya. Berhati-hati pada hujung tahun. Kerana siapa yang ada ilmu santau, dia akan lepaskan. Dia akan lepaskan ilmu tu dekat siapa-siapa pun. Orang akan test. Itu yang kadang-kadang hujung-hujung tahun, orang kena. Dia tak kenal anda pun. Tapi sebab dia ada ilmu tu, dia kena bagi. Kalau dia tak bagi makan benda tu, santau tu kat orang, santau tu akan makan anak cucu dia. Ini jahatnya ilmu sihir ni. Kalau dia tak bagi, tak kenakan orang, santau tu akan makan diri dia, anak cucu dia. Sebab tu, orang yang ada ilmu santau, hujung tahun dia akan lepaskan. Berhati-hati, lebih-lebih sekarang ni, bulan 11, bulan 12. Kan? Macam mana kita nak tu, ialah macam mana nak elakkan, boleh tanya ustaz-ustaz lah, banyaklah perawat semua kan. Hati-hati buat tu. Ni Pak Long cakap sendiri. Arwah Pak Long ni kalau dia kalau pergi Pekan Baling, Bandar Baling, kalau orang duk salam dengan dia, sekali kalau dia salam, kan, dia boleh rasa orang tu ada apa. Kalau ada orang tu ada benda dalam badan dia ke, sekali dia bisik ke orang tu. Sibuk tak? Mai datang rumah? Dia cakap macam tu Sekali orang tu datang rumah, ada apa Pak Long? Tak apa meh. Ada benda ke ni. Dia buat macam tu Tu Pak Long. Dia percuma, dia tak ada buat apa ni bayaran-bayaran kan. Saya tanya dekat Pak Dah, nak bagi berapa kat Pak Long ni? Dia kata, mana ada bagi-bagi? Kan? Nak bagi apa bagi? Saya pun bagilah dekat Pak Dah, minta Pak Dah lah bagi kat dia kan. Saya macam tu. Itulah. Pengajaran dia kita ni hebat macam mana pun, berhati-hatilah nah. So bila kita sakit kan, jangan sekali-kali kita cepat hukum, aku kena buatan orang ni. Sabar. Kalau kita tiba-tiba jatuh sakit, kita syak, kita kena, tapi jangan kita cepat menuduh orang. Aku kena buatan orang ni, mesti orang ni buat. Jangan. Awak buat saja macam tu, Allah jauh daripada anda. Kan? Lepas tu yang kedua, saya nak pesan bahawa ilmu perubatan sains dengan ilmu tradisional ataupun perawatan Islam ni, dia kena saling melengkap tau. Jangan macam ni, jangan duk bertumbuk. Yang rawatan Islam tradisional ni dengan doktor-doktor ni duk bergaduh, itu bodoh nama dia. Ilmu rawatan Islam ataupun tradisional dengan ilmu sains moden ni, dua-dua ni ilmu Allah. Objektif kita nak sihat. Kena macam ni, saling melengkapi. Kena macam ni. Sebab itu saya benarkan empat doktor pakar tu, cek saya puas-puas. Anda empat doktor pakar, dan memang pakar dah lama dah. Sila, cek saya habis-habisan. Sampai anda surrender, baru saya pergi tempat lain. Okay, balik yang bestnya, kan doktor bagi saya 3 hari. Doktor bagi saya 3 hari kan, untuk saya balik kampung. Masuk hari keempat, saya kena masuk balik hospital. Saya masuk balik hospital, seminggu lebih. Kuarantin lagi. Lepas tu waktu kuarantin itulah doktor cek balik, saya punya luka-luka dah mula kering dekat dalam, kan? Dah mula kering, tinggal darah-darah beku saja, kan? Darah fresh dah tak ada. So selama seminggu tu masuk antibiotik apa semua ni, sampai cukup seminggu, alhamdulillah saya pun keluar. Okey? Saya keluar. Alhamdulillah. Okey? So dalam hidup kita ni jangan duk macam tu lah, kan? Lepas tu kalau betul pengajaran yang seterusnya, kalau betul lah kita kena buatan orang, jangan ambil tahu siapa yang buat, tak perlu balas apa pun. Jangan. Kan? Objektif kita ingat tu je. Dan saya nak pesan, kadang-kadang orang, dan pengalaman hidup saya, kadang-kadang orang yang nak kenalkan anda ni, ataupun orang nak bagi sihir ke anda ni, dia antara dua jenis. Antara orang yang paling rapat dengan anda, ataupun orang yang ada kena mengena dengan anda. Contoh, kalau anda meniaga pasar malam, orang yang nak anaya anda pun orang yang meniaga pasar malam juga. Tak ada kena mengenanya geng yang buat kedai basikal yang ada kena mengena anda, tak ada. Dia mesti dalam bidang yang sama. Cikgu dia bergaduh dengan cikgu.
Ustaz dia bergaduh dengan ustaz. Kalau geng silat, dia bergaduh dengan geng silat. Dia memang macam tu. Itulah kehidupan manusia. Okay? Peniaga bergaduh dengan peniaga. Tak ada kena-mena cikgu nak bergaduh dengan peniaga ni. Dia memang macam tu. Kehidupan manusia ni. Okay? Itu. So, sebenarnya orang yang dia kena mengena dengan anda, akan kena dengan anda. Ataupun orang yang paling rapat dengan anda, itulah musuh anda yang paling bahaya. Orang yang paling rapat dengan anda adalah musuh anda yang paling bahaya. Sebab itulah, salah satu ilmu dulu yang orang duk pesan, jangan cerita ke orang hang lahir pukul berapa. Hari apa, pukul berapa. Sebab tu kita boleh dengar, macam mana perawat Islam, macam mana ustaz tu, dia hebat semua, kena rawat, kena juga santau, kena juga buatan orang, kerana mereka tahu titik-titik kelemahan tu. So dulu-dululah. So lah, ini pengalaman ni berlaku tahun, tepat tarikh hari ni, 2016. Ya, 2016. So saya harap dengan kisah hidup yang berlaku tu dan saya kisahkan malam ni ada manfaat lah. Okay. Terima kasih tiap-tiap skrin ni, terima kasih. Ya. Okay. So harapnya itulah. Okay dah? Okay. Boleh jom. Pukul 1 dah boleh tidur dah kot kita. Nama ibu pun tak boleh bagi tahu, betul ke? Boleh. Dia kau boleh tak payah bagi tahu, tapi kalau tahu pun dia paling bahaya sekali Tuhan. Pukul berapa hang lahir? Hari apa hang lahir? Contoh hari Rabu pukul 4:17 petang. Contoh. Waktu tu memang. Okay, so Pak Long Cik Ri sudah pun meninggal dunia 2 bulan yang lepas. Yang saya sedihnya kerana 1 minggu sebelum beliau meninggal dunia, beliau ada beritahu pada cucu beliau teringin sangat nak jumpa Tuan Hutan, nak jumpa saya lah. Dia teringin sangat nak datang pejabat saya dekat Sungai Petani. Beliau duduk baling. Lepas tu dia dah ajak. Sebab ni kebetulan pula, asbab daripada Allah kan. Cucu dia pun terlupa. So seminggu lepas tu, beliau meninggal dunia. So, saya pun tak tahu apa hikmah kenapa beliau nak sangat jumpa saya, kan. So, saya tak tahulah. Tapi memang selepas kejadian tu, memang saya ada ulang alik ke jumpa beliau beberapa kali, kan. Itulah. So, kita doakan, kita bagi Al-Fatihah kepada beliau, orang yang sangat-sangat berjasa, telah membantu ramai orang, kan, dalam berbagai-bagai hal. So, orang yang Allah kasih dan sayang, kan, itulah. Kan. Okay. So harap dapatlah pengajaran malam ni ya. Okay lah. Nak bagi kisah apa lagi saya tak tahu dah. Pukul 1 dah ni. Itulah. Bukan apa, saya teringat malam saya tengok tadi kat social media tu, lah. Sama-sama lah kita saling ingat mengingati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pesan-pesan. Kan? Kita belum baik, tapi jangan sampai kita tak pesan benda baik. Okay? Kita memang belum baik sepenuhnya, tapi kita jangan sampai tak pesan benda yang baik. Okay, tuan pernah jumpa harimau jadian tak? Tak pernah. Tuan dapat ziarah arwah ke? Dah banyak kali. Okay, apa istimewanya hari dengan waktu lahir tuan? Waktu tu anda paling lemah. Hati-hati. Bini pun jangan cakap. Kalau boleh lah. Diam. Makan kat luar boleh kena santau tuan. Yelah, saya waktu yang dekat Labuan tu, saya kena kat situ. Kan? Saya pergi makan kat kedai mana lah. Pun kita tak tahu. Kita tuduh tak boleh. Kita tutup je. Okay? Saya kena kat Terminal Aman Jaya. Macam-macam. Okay lah. Kalau bab tapau ni saya cerita dah itu. Sekarang dah sihat sepenuhnya tu, Alhamdulillah. Bila saya pergi rumah Pak Long ya, waktu Pak Long arwah masih hidup lah. Kan, saya tanya, Pak Long, kat saya ada lagi tak apa-apa? Dia pun membaca. Tak ada dah. Alhamdulillah. Kita pun risau kan, kita bukan boleh tahu benda-benda macam tu kan. Okay. Kenapa jangan cari orang santau tu tuan? Kenapa kita nak cari? Dia nak buat jahat tu urusan dia dengan Tuhan. Jangan. Tak perlu tahu pun siapa. Jangan.
Okay? Jangan. Okay, dia ada santau makan, dia ada santau angin. Saya ni kenal macam dua-dua. Okay. Okay. Jangan tahu. Dia akan jadi fitnah, memfitnah, dia akan tu. Okay. Dan pun tak ada bukti pun. Apa bukti kita nak kata dia tu? Jangan. Sebab tu saya kalau tengok live, kalau tengok orang buat rawatan ke apa ke, kalau saya dengar je orang tu cakap dia mula-mula, saya akan keluar dari situ. Saya tak nak terlibat dalam perkara-perkara gitu. Tidak ada benda-benda yang kita boleh tuduh orang, kan? Kalau betul dia buat pun urusan dia dengan Tuhan. Dia buat sihir, kita duk balas, kita sama level dengan dia, kan? Kena santau macam mana tuan? Kena santau teruk lah. Betul ke minyak dagu boleh dapat daripada anak apa ni? Hasil ayah dan mak anak sulung? Saya tak tahu bab tu. Saya pernah kena minyak sami. Minyak sami yang disalai. Lagu. Mayat sami disalai. Minyak yang menitik daripada mayat tu dikutip, yang tu lagi tu. Saya pernah kena. Ya Allah, ya Tuhanku, jenuh berubat. Jenuh berubat. Habis, sakit habis badan-badan ni. Setiap sendi sakit. Nak cerita yang tu pula ke? Berubat kat mana? Berubat sendiri. Adalah seorang tu bantu. Kan? Yang korang duk dengar ciri minyak dagu. Itu minyak dagu perempuan. Ini sami. Salai, tak ada. Letak kat mana? Tu. Tempat pemegang kereta. Pintu kereta kan, kita nak masuk kereta kan, kita buka. Calik kat situ. Satu lagi kat mana? Tu. Dekat tapak kasut. Bila kita pakai kasut atau slipper kan, kita masuk kasut. So tapak dia masuk ke tapak kaki, dia masuk ke tapak tangan. Macam mana? Saya kena. Kan? Okay? Malam tu mimpi macam ni? Boleh cakap ke tu? Bersama-sama lah dengan seorang perempuan yang sangat cantik malam tu. Yang bestnya, malam tu mimpi, kata mimpi itulah apa tu? Basah tu. Saya tidur pakai seluar bola. Kan seluar main bola kan. Ke dalam dia tu kan ada kain putih. Ada yang kain putih kan tutup tempat tu kan. Besok pagi bila saya bangun, sebab nak dekat camp ni, besok pagi nak pergi senaman pagi, askar punya senaman pagi, PT pagi. Buka tengok, ingatkan air syok. Rupanya darah, penuh darah, macam perempuan period. Penuh darah ni. Terkejut saya, datang mana darah? Darah keluar kat situ. Lepas tu, elok-elok habis mandi tu, saya punya sendi ni, setiap sendi ni, sendi, semua sakit. Sakit tapi tahan je lah. Aduh, sakit. Pedih, menyucuk-nyucuk. Tetap pergi juga perbarisan pagi, buat berlarian, waktu larian tu, ya Allah siksanya sakit. Tapi tahan je lah. Dan kita pegawai kan, tahan. Dah rasa lain macam dah. Panjang cerita dah. Saya nak cerita yang tu sekarang, tak apalah. Dia nanti memburukkan orang. Kan? Sebab orang tu pun sebenarnya dia tak tahu. Dia tak tahu tu minyak apa. Niat dia baik. Kan? Niat dia baik. Baik tu maksud dia nak bagi. Waktu tu saya tak berapa ngam lah dengan keluarga ni. Kan? Jadi adalah orang lain pergi tolong buat benda ni. Kan?
kena kat saya. Saya balik, saya pergi tengok kat tempat tu, dekat satu rumah tu. Saya tak singgah rumah mak ayah saya. Saya pergi satu tempat tu, saya tengok. Saya tengok rumah dia macam rumah Nang Nak. Macam rumah Nang Nak. Rumah tu elok sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia jadi macam rumah Nang Nak tu. Pernah tengok kan? Oh, nampak, ya apa nampak tua sangat, rumah ni teruk sangat. Saya tengok depan mata. Tapi ada orang dalam rumah. Saya pun keluar, saya tawakal kepada Allah. Sama ayat yang sama saya gunakan ni. Bila kita dah tak nampak benda jalan ni, saya minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku, ya Allah. Saya baca Wadduha 11 kali. 11 kali Wadduha. Saya pusing rumah tu. Elok-elok pusingnya, dekat dia pasu bunga timbul. Timbul ni. Timbul botol. Timbul botol. Dalam tanah, daripada dalam tanah, dia keluar. Zeruk. Uish, terkejut saya. Elok saya nak pegang saja, dalam tu dia keluar buih. Saya jauhkan. Jauhkan tangan. Berdebar jantung dia tu. Nak pegang ni, dia keluar macam bubble. Naik tu. Kan? Saya pun macam mana nak buat? Nampak kain buruk, saya ambil kain buruk, saya tutup. Saya tutup dia, pegang dengan kain buruk lah, angkat. Kan? Lepas tu, saya soal siasat lah beberapa ni. Rupa-rupanya minyak sami salai. Kan? Kebetulan lepas tu hujung minggu tu kena pergi operasi. Kan? Kena pergi operasi. Operasi kat mana? Daripada Kedah saya operasi kat Felda Tenggaruh. Felda Tenggaruh kat mana? Kepada yang tak tahu, Felda Tenggaruh tu dekat Kosan Mersing. Pergi operasi kat situ. Duduklah kat situ 2 bulan. Macam mana saya nak pergi berubat ni? Saya tengah operasi. Duduk situ. Sama juga tawakal pada Allah. Ya Allah, tolonglah. Saya orang Tenggaruh Mersing. Tu. Saya duduk operasi gitu. Waktu tu Tanjung Leman tu kosong lagi. Kan? Airstrip dekat Tenggaruh tu yang saya cerita, airstrip kan, panggil tempat kapal terbang landing. Dulu kapal terbang landing, sekarang tengah semak ya, tengah tanah je. Orang Tenggaruh ni ada ni. Dekat situ yang saya kata, saya tangkap burung wak-wak tu, yang burung wak-wak datang macam-macam tu. Itulah. So, saya kat Felda Tenggaruh tu duk fikir macam mana nak pergi, nak berubat ni. Badan sakit. Tawakal. Kebetulan jumpa ada seorang tua. Ada seorang tua sangat. Dia daripada Pulau Tinggi. Dia duduk kat Pulau Tinggi tau. Dia umur dia, mengikut orang situ, umur dia dah 100 lebih. Tapi badan masih sihat, segar, gigi penuh, telinga dengar, mata terang. Saya tak tahu dah hidup masih dah lama dah ni. Dah lama dah ni. Ini saya kejadian tahun 2004. So, adalah orang situ bantu saya keluarkan balik benda tu. Kan? Dan juga hancurkan dalam badan. Itulah orang Tenggaruh. Dah ringkaslah. Kisah tu kalau nak cerita dia panjang. Kan? Saya cuba elakkan daripada bercerita benda-benda yang kena mengenal dengan orang nanti. Okay. 2004 saya sekolah lagi. 2004 saya dah operasi mata dah. Okay. Kisah lain lah. Kau apa ni? Tadi janji pukul 1 kan, dah 1 suku dah. Dah lain lah. Itulah kata pengalaman pernah kena. Cara berubat ialah minum air, buat itu. Buka bahaya tingkat malam-malam ke tuan? Siang-siang pun bahaya. Yelah, bukan apa, malam-malam ni kalau binatang masuk, bukan bab-bab jin setannya, binatang-binatang masuk. Umur berapa sekarang ni tuan? Yang bertanya ni perempuan, nak tengok lawa tak? Kalau lawa nak add friend dulu. Kan? Sambil menyelam minum air guys. Manalah tahu.
Baik bertanya perempuan. Orang perempuan kau tanya tuan umur berapa, automatik saya jadi 30. Select tuan tu, mestilah select bang. Kan? Korang nak beli baju pun select, beli kasut pun select. Bini orang tu tuan, okey, blok. Siapa pewaris arwah Pak Long tuan nak pergi berubat? Saya tak tahu. Saya tak tahu siapa yang pegang, siapa yang dapat ilmu dia. Tapi amalan-amalan itu saya rasa mungkin anak-anak dia dapat kot. Orang alim kan. Saya pernah kena terpelanting pinggan dengan nasi ke muka lepas bismillah. Macam-macam kisah kehidupan sekarang kan. Baru ni saya sembang Ustaz Syafiq Prai kan. Ustaz Syafiq. Ustaz rawatan Ali Idrus. Saya tanya Ustaz dah merawat ramai orang dah, beribu dah. Dah banyak tahun dah. Lama dah. Saya nak tanya Ustaz lah. Kenapa jin sekarang makin kurang ajar? Saya tanya tu soalan dia. Lepas tu dia kata, itulah tuan. Dulu waktu Ustaz Syafiq cakap kan, dia kata mula-mula dia merawat dulu. Jin-jin yang merasuk atau buat kena ke orang ni, dia tidaklah sesusah sekarang. Sekarang ni jin-jin tu makin kurang ajar, makin kasar, makin keras. Bila kita lepas tu tanya lah kenapa? Dia kata tak tahu. Lepas tu kami bincang-bincang, kata mungkin sebab Dajjal nak keluar ke apa semua, mereka ke alam lain kan. Mungkin lah. Dia rasa big boss dia nak keluar, jadi dia rasa belagak, ego dia besar. Mungkin. Okay. Sebab tu kalau tengok, betul, bila saya tengok perawat-perawat yang sekarang ni, makin lama makin moden, makin lama sihir makin banyak. Yang pelik tu, saya tanya dia, senarai ramai ke orang yang nak merawat dengan ustaz ni? Dengan ustaz. Kata tuan, untuk perai saja, pusat rawatan Ali Idrus saja 70,000 dan sedang bertambah, tak silap yang baru ni 80,000. 80,000 orang bersenarai menunggu. Yang dah daftar, yang dah isi borang, 80,000 orang yang perawat bersama dengan Ustaz Syafiq ni, kat dalam situ saja ada 7-8 orang, 10 orang lah yang qualified sekarang ni. Awak teruk sangat. Apa dah jadi? Okay? Makin maju, makin hilang pedoman. Betul, mungkin kot. Betul lah. Dia pelik tu. Kat 80,000 orang senarai menunggu. Saya tanya pula dekat dia punya ustaz-ustaz dia. Saya nak confirm kan. Dia jawab benda yang sama. Betul, itu baru satu pusat rawatan. Yang lain, itu baru satu pusat rawatan. Yang saya tanya, pusat rawatan Ali Idrus. Itu saja kat 70-80,000 orang. Yang lain, senarai menunggu banyak mana pula. Apa nak jadi zaman sekarang ni? Pelik-pelik. Itulah. Lepas tu makin lama makin kasar lah. Dulu taklah sekasar tu. Ya, Ustaz Syafiq, Tok Singa, Edika tu ramai. Yang tak live kat TikTok kan, ya banyak je. Perawat-perawat lain, pusat rawatan yang lain senarai menunggu berderet. Pelik lah. Ya, dulu betul-betul. Dulu Darul Syifa je. Betul. Itu Darul Syifa je. Itulah. Kita doa lah supaya Allah lindungi kita punya ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, perawat-perawat kita yang ramai membantu ikhlas, bantu kita rakyat biasa ni. Ya, mungkin lepas tu orang alim-alim yang masih tersorok di kampung-kampung, yang masih membantu, masih lagi ada semangat dan kederat, kata orang, untuk membantu orang-orang yang kena perkara-perkara sihir ni. Kita doakanlah pada mereka supaya mereka Allah bagi rahmat. Kita doakan Allah mudahkan jalan mereka. Kita doakan Allah murahkan rezeki mereka, perjalanan mereka. Sebab kita boleh agak betapa susahnya, betapa banyaknya kerja yang mereka kena buat. Kerana apabila Allah dah
jodohkan mereka dengan ilmu rawatan Islam, dengan ilmu ruqyah, maka menjadi amanah pada mereka untuk membantu umat-umat. Kita tak ada ilmu tu. Saya dengan awak tak ada ilmu tu, betul tak? Saya tak ada ilmu ruqyah. Saya tak ada ilmu nak buat buat rawatan macam mana dia orang buat. Kita tak ada. Jadi mereka ada ilmu tu, maka Allah dah takdirkan ilmu tu turun pada mereka, jodoh pada mereka ilmu tu, maka mereka yang kena pegang amanah dan kena jadi orang amanah untuk bantu umat. Dan kita boleh doakan. Kita doakanlah mereka tu. Okay guys, 1.20 cukup lah kot. 1 jam dah bercakap. So, terima kasih yang ada dalam live. Saya harapnya kisah tadi tu, yang hal kena santau tu, dapatlah manfaat hasil dari kisah tu lah. Pengalaman dulu-dulu. Kan? Itulah. Kalau tidak, saya dah tak ada dah sekarang ni. Kan? Allah takdirkan saya masih hidup. Kan? Allah takdirkan saya lalui perkara tu. Mungkin kerana untuk saya ceritakan, saya sampaikan pengalaman situ kepada anda semua yang mendengarnya. Ya? Kisah hidup saya tak hebat. Kan? Ramai lagi orang yang ada kisah hidup yang lebih hebat. Cuma mereka tak ada kesempatan nak buat live, mungkin mereka tak terkenal ke apa ke. Cuma yang pentingnya bukan kisah hidup orang tu macam mana pun. Yang penting adalah apa pengajaran kita dapat di dalam sesuatu kisah hidup yang seseorang tu pernah lalui. Itu saja. Kalau sekadar kita dengar kisah dan kita dengar kisah hidup orang tu sekadar dengar saja tanpa kita ambil pengajaran, ibrah dia apa ke, maka sia-sialah perkara tu.